Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita nak baca sunat baca surah. Muka 77. Sunat membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita dah maklum ada dua pengiring sebelum, ada dua pengiring selepas. Hari itu kita tengok iftitah kan, pengiring sebelum. Ini kita tengok pula pengiring selepas. Apa dia? Kalau dua tu, satu amin, yang kedua surah. Disunatkan bagi imam dan orang yang solat berseorangan membaca surah. Jadi imam sunat baca surah, makmum tak payah baca surah. Untuk rakaat 1-2 lah, kalau yang baca kuat. Orang solat seorang sunat baca surah. Surah apa? Inna a'tayna. Selepas membaca Al-Fatihah, maksudnya waladhdallin, sunatnya amin. Lepas tu baca surah. Walaupun dalam solat sir. Solat sir, solat yang baca perlahan. Solat zuhur, solat asar, solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Kecuali pada rakaat ketiga solat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat pada solat yang 4 rakaat mengikut pandangan Al-Azhar. Itu kategori pandangan lah. Kerana ittiba. Beri laluan azan, silakan. Kerana ittiba. Ittiba maksudnya mengikut Rasul. Jadi rakaat 1, rakaat 2 sunat baca surah. Kalau berjemaah yang baca imam, makmum tak payah baca. Itu pun nanti depan ada detail. Kalau solat senyap, asar, zuhur, nanti makmum kena baca. Solat berseorangan sunat baca. Okey lagi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ittiba' di sini hanya pada solat zuhur dan asar. Solat-solat lain dikiaskan kepada solat zuhur dan asar. Sunat membaca surah rakaat kedua lebih pendek daripada surah rakaat pertama. Ini hukum kedua lah. Satu tadi sunat baca surah. Ini ada pula sunat dalam sunat. Waktu baca surah tu, sunat membaca surah rakaat kedua lebih pendek daripada surah rakaat pertama. Kalau kita terbalikkan apa dia? Sunat panjangkan surah rakaat pertama ke atas surah rakaat kedua. Kalau terbalikkan. Yang ini disebut pendekkan rakaat kedua, panjangkan rakaat yang pertama. Di samping mengikut dia punya susunan tu. Dalam mazhab Hambali itu ada satu kitab dia tebal jugalah, kitab paling besar rasanya. Allah ada di bawah satu hadis, Allah menebalikkan hati orang yang dalam solat tu dia terbalikkan susunan surah. Maksudnya dia baca Alam Nashrah dulu, kemudian dia baca Wadduha. Nanti Allah terbalikkan hatinya, dibawakan satu hadis. Jadi dalam sunat kita jumpa ni, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua.
Rakaat kedua lagi pendek daripada rakaat pertama surah dia. Jadi maknanya kalau kita ambil contoh, rakaat pertama kita baca alam nasyrah, rakaat kedua kita baca lam yakunil ladina kafaru. Dia ikut susunan dia tu. Tapi dia tak dapat sunat. Sebab lam yakunil ladina kafaru tu lagi panjang dari alam nasyrah. Jadi siapa nak baca lam yakunil ladina kafaru rakaat kedua, rakaat pertama dia kena baca surah Al-Baqarah. Confirm lah. Baik. Jadi sunat membaca surah rakaat kedua lebih pendek daripada surah rakaat pertama. Dapat dua sunat dah tu. Dua pahala. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis yang menjadi dalil sunat membaca surah. Di hujung bab sifat solat ini akan dibincangkan sunat memanjangkan bacaan surah pada rakaat pertama ke atas rakaat kedua menurut pendapat Al-Asah. Ada muka surat 206 depan sana tu. Baik. Ini begitu juga sunat memendekkan bacaan rakaat maksudnya surah, bacaan surah pada rakaat ketiga ke atas bacaan surah rakaat keempat, mengikut pendapat yang mengatakan sunat membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Tapi kita kat sini pegang tak sunat. Okay. Jadi maknanya kalau ada imam bangun rakaat ketiga maghrib, dia baca kuat, lepas tu baca surah, jangan kata dia sesat lah. Kena tanya dia dulu, tuan imam pegang pendapat yang mana? Dia kata saya pegang pendapat rakaat 3 pun sunat. Kita diam je lah. Zahirnya para ulama mengutamakan pendapat sunat membaca surah pada rakaat pertama dan kedua sahaja. Itu yang kita amalkan. Dia dalilnya. Mereka menguatkan lagi pendapat ini dengan hadis kana Rasulullah bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri bil awwalayaini bi ummil kitabi wa surataini. Solat zuhur 2 rakaat pertama baca ummul kitab dan surah. Itu dalilnya. Wa fi rak'ataini al-akhirataini bi ummil kitab. 2 rakaat yang berikutnya tu maksudnya rakaat 3 4 baca ummul kitab je, tak ada surah. Jadi 2 rakaat pertama baca ummul kitab, baca surah. 2 yang akhir maksudnya 3 4 tu baca ummul kitab saja. Ini dalilnya lah yang kita amalkan tu. Nanti lepas ni insya-Allah lah kalau kawan-kawan tanya apa pula 2 rakaat pertama baca surah, itulah dalilnya. Wa yusmi'unal ayah ahyanan wa yutawwilu fi rak'atil ula. Kan? Kadang-kadang Rasulullah membaca surah itu kuat sampai yusmi'una ni kami boleh mendengarnya, dan memanjangkan surah rakaat pertama yang tidak sama panjangnya dengan surah rakaat kedua. Itu dalil lah. Zaman sekarang ni orang menuntut dalil. Bagus lah tu. Amalan-amalan yang disandarkan kepada dalil itu terbaik. Membaca surah tidak wajib. Itu kita faham dah. Ummul Qur'ani iwadun min ghairiha wa laisa ghairuha iwadun minha. Ummul Qur'an adalah maksudnya Fatihah mewakili surah-surah lain, surah-surah lain tidak mewakili Ummul Quran. Jadi walaupun orang baca dalam solat surah Baqarah tak baca Fatihah, tak sah solat. Apabila disebut sunat membaca surah selepas Al-Fatihah, ini hukum nombor 3 pula ni, maka ia tidak merangkumi jika membacanya sebelum Al-Fatihah. Itu satu. Jadi minal muslimin baca surah dulu, baca qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu baru baca Fatihah. Dapat tak sunat baca surah? Tak dapat. Sebab letak surah tu lepas Fatihah. Baik, atau mengulangi Al-Fatihah. Ini cerita dia hafal surah-surah lain, tapi
Dia baca Fatihah tu sebagai rukun yang wajib tu, lepas tu waladhdallin amin dibaca balik Fatihah sebagai untuk surah yang sunat. Tu dia tak dapat sunat. Dengan syarat dia tu langsung tak hafal surah yang lain. Dengan syarat dia tu hafal surah-surah lain. Kalau dia langsung tak hafal kecuali surah Fatihah, dia ada depan nanti berbincangan. Dalam mu'allaf kan, masuk Islam, surah Fatihah tu je yang dibaca. Tapi dia nak dapat sunat baca surah. Jadi boleh tak dia ulang Fatihah sebagai surah dia untuk yang dapat sunat tu? Nanti kita jumpa perbincangan. Baik, nanti apa tu bawah tu? Hukum mengulangi Al-Fatihah sebagai surah. Mengulangi Al-Fatihah sebagai membaca surah tidak memadai kerana satu perkara tidak boleh digunakan untuk menunaikan yang fardu dan sunat di tempat yang sama. Jadi yang hafal surah lain tak dapat sunat. Kalau dia ulang Fatihah sebagai surah. Maksudnya 2 kali baca Fatihah lah. Satu untuk wajib, satu untuk sunat. Dia tak dapat sunat. Jika seseorang itu tidak mampu membaca surah lain Al-Fatihah selain Fatihah, lalu dia mengulangi Al-Fatihah sebagai membaca surah, maka An-Nawawi lebih cenderung mengatakannya terhasil sunat membaca surah sebagaimana dikatakan oleh Al-Adra'i. Itu pendapat. Dia tak hafal surah-surah lain. Satu surah tu je dia hafal, Fatihah kan. Jadi dia baca Fatihah untuk yang rukun, rukun solat Fatihah, dia baca tu. Kemudian waladhdallin amin, kemudian dia baca pula Fatihah sekali lagi untuk surah. Menurut pendapat An-Nawawi dengan Al-Adra'i dia dapat sunat. Jadi tuan-tuan tak dapat sunat lah, sebab tuan-tuan kan hafal Quran. Hafal sebahagian Quran lah, bukan semua. Pendapat yang mengatakan tidak dapat sunat dengan mengulangi Al-Fatihah sebagai surah diandaikan sebagai hukum umum yang tidak merangkumi kalau seseorang tidak mampu membaca surah selain Al-Fatihah. Yang atas tadilah, kalau diulang Fatihah tak dapat sunat, itu hukum umum. Dikecualikan siapa dia? Dia akan dapat sunat orang yang tak hafal. Kecuali hanya surah Al-Fatihah. Sunat membaca surah akan terhasil. Ni hukum lain, nombor 4. Ni hukum lain ya. Sunat membaca surah akan terhasil apabila membaca mana-mana bahagian Al-Quran sekalipun hanya satu ayat. Jadi kalau tuan-tuan baca ayat kursi, dapat sunat lah. Sebab ayat kursi itu kan satu ayat. Baca ayat berapa? 282 surah Baqarah, ayat hutang tu kan satu muka surat. Dapat sunat. Baik. Tetapi tengok dialog. Tetapi yang aulanya, yang lebih utamanya aula. Ni hukum dia aula ni bawah pada sunat. Wajib, sunat, afdal, dia aula. Kalau terbalik pula haram, makruh, khilaful aula. Dia lawan aula ni khilaful aula. Kalau bahasa Melayu, dia bukan afdal tapi utama, lebih utama aula. Yang aulanya ialah 3 ayat. Jadi dapatlah paling sempurna lah tu. Tadi dapat dah sunat baca surah tu, tapi tidak sempurna. Jadi untuk dapat sempurna bacaan surah ialah 3 ayat. Supaya ia menjadi jumlah ayat surah yang paling pendek. Surah paling pendek apa tuan-tuan? Inna a'tayna wal asri. Itu kan semua 3 ayat. Jadi sebab bukan sunat baca ayat, hukum fiqhnya sunat baca surah. Jadi surah paling pendek 3 ayat. Jadi kalau baca Ali Imran, baca Al-Maidah, baca surah Al-Anfal, At-Taubah, bacalah 3 ayat. Kalau yang biasanya Jumaat ataupun pagi tu baca As-Sajdah kan, malam Jumaat ke, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu dapat 3 ayat sampai habis surah tu. Kalau surah Jumaat dapat 2 ayat dia kena ambil 1 ayat lagi lah.
Kalau pula dia potong surah Kahfi, innal ladzina amanu wa aminus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sampai habis, ada dapat 3 ayat. Jadi tengoklah balik. Tengok dengan mata ayat-ayat yang biasa dibaca. Sebab ada orang dewasa, orang Melayu ni, bila saya tanya ayat kursi itu berapa ayat, dia mula mengira Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lepas dia jawab 8 dia kata. Dia kan budak-budak umur 63 tu yang jawab tu. Kan budak kecil. Orang dewasa jawab 8 tu. Bila tanya apa 8? Dia pun macam tadi lagi. Apa punca tu dah sebab dia tak tengok dengan mata dia. Kan sama juga saya tanya apa hari tu? Li'ila fi Quraisy. Kira berapa perkataan? Bukan ayatnya, perkataan. Dia pun kira li ila fi Quraisy, 4 sat dia. Saya pun kata tak, salah tu. Dia li demi, ila fi kebiasaan. Dia bukan ila fi, tak. Ila tu kepada, fi tu dalam. Dia ila fi. Maksudnya kebiasaan Quraisy. Dia 3 je. Apa punca dia jawab 4? Sebab dia tak tengok dengan mata. Dia dapat hafal tu sebab dengar dia hafal. Dan jadi tengoklah dapatkanlah 3 ayat sebab itulah yang aula. Baik. Ini hukum lain pula. Satu surah yang lengkap adalah lebih afdal daripada satu ayat yang sama panjang dengan surah itu. Dia baca Ar-Rahman, 'Allamal Quran, Khalaqal Insan, 'Allamahul Bayan. Kan dah 4 ayat tu. Allahu Akbar. Dia rukuk kan. Dengan kalau dibaca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Satu ayat lengkap banding dengan Ar-Rahman tadi 4 ayat, maka afdalnya alam nasyrah. Yang pendek-pendek kan. Kalau yang panjang tu confirm lah ayat yang lebih panjang tu afdal. Ini kalau sama panjang. Kerana apa? Kerana ibtidak di awal dan wakaf di akhirnya sudah pasti tepat. Ibtidak wakaf ni tuan-tuan tahu kan? Ibtidak tu mula baca. Wakaf tu wakaf lah, berhenti. Sebab bila imam-imam yang dengar rakaman jangan marah tau. Sebab bila saya jadi makmum, imam baca surah yang tengah-tengah tu, yang bukan ayat lazim lah. Dia wakaf tu tak kena tepat. Dia mula pun tak kena. Sebab imam ni tak memahami makna ayat tu. Kalau kita faham makna ayat tu, maksudnya berupaya mentadabbur apa yang kita baca, insya-Allah mula dan berhentinya tepat. Kalau tak faham, dia boleh terjerat. Jadi lebih baik pilih surah yang sempurna. Jadi kompom. Mulanya tepat, wakaf pun tepat. Berlainan dengan membaca sebahagian surah, ibtidak dan wakafnya tidak jelas. Kadang-kadang ni kelabu asap. Baik, bis. Kemudian dia ada pengecualian. Hukum ini adalah selain daripada dalam solat tarawih. Dalam solat tarawih, membaca sebahagian surah yang panjang adalah lebih afdal. Sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Abdissalam dan lainnya. Mereka memberikan alasan bahawa adalah sunnah menghabiskan seluruh Al-Quran ketika qiyam solat malam di bulan Ramadan. Itu yang saya kata tu. Ramadan ni sunat khatam Quran dalam solat. Dia tak masuk isyak, dia tarawih tu.
Tarawih campur dengan kalau kita tahajud kan, kita bangun tu kita solat pula sunat. Sunat kita khatam Quran. Jadi masjid kita tak dapat lah. Sebab kita buat 8 betul baca pendek-pendek kan. Dia sunat. Ya. Bagi yang apa? Yang mampu dan punya keazaman yang kuat. Kalau yang jenis menderita dalam solat tak adalah tu. Ni yang jenis manis, merasai kemanisan dalam solat. Saya 3 tahun sempat Ramadan solat di Masjid Al-Fath, Masjid Fatah nama dia di masa belajar kat Mesir dululah. Imam kami itu doktor perubatan, medical doctor, bukannya ustaz lah, bukannya Al-Azhar agama ni tak. Dia medical doctor, Imam Ala, Dr. Ala nama dia. Malam pertama Ramadan tu dia buat 8 rakaat. Dia tak buat 20 macam kita 8 lah. Tapi tuan-tuan, 8 rakaat malam pertama tu habis surah Al-Baqarah dalam tarawih. Kalau tuan-tuan tunggu tak? Maksudnya average dia baca satu rakaat itu 4 ain. 4 ain maksudnya 5 muka surat 6 muka surat. Satu rakaat. Khatam. Habis surah Baqarah malam pertama. Malam kedua pula ditibanya surah Ali Imran. Habis. Malam ketiga ditibanya An-Nisa dengan Al-Maidah. Kalau tuan-tuan ikut tak tu? Kalau kat Malaysia buat jam tu kosong masjid. Kan tinggal Bilal je lah. Bilal pun tak lagi sebab dia kena Allahumma salli. Dah maaf tuan Bilal. Tu cerita sikit. Baik. Jadi peganglah tu Ramadan tahun depan, jom kita buat. Kan menghabiskan seluruh Al-Quran ketika qiyam solat malam. Sepatutnya hukum ini tidak dikhususkan ini komen pengarang Asy-Syarbini ini. Sepatutnya hukum ini tidak dikhususkan kepada salat tarawih sahaja. Malah semua solat yang diperintahkan membaca sebahagian Al-Quran seperti membaca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam 2 rakaat solat subuh, maka membaca yang ditetapkan itu adalah afdal. Ini tuan-tuan, dia kan ada surah-surah kan? Ada ayat dan surah yang ditetapkan untuk solat tertentu. Solat raya, rakaat pertama Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Hal ataka hadithul ghashiyah. Solat Jumaat lepas saya tengok jam, ada can ni sebab khutbah pendek kan. So turun tengok 1.40. Nama boleh Solat Jumaat rakaat pertama sama ada surah Jumaat atau Sabbihisma rabbikal a'la. Ini dah ditetapkan. Rakaat kedua sama ada surah Munafikun atau Hal ataka hadithul ghashiyah. Kalau saya ambil Jumaah dengan Munafikun dia panjang sangat. Jadi saya ambil Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Itu sudah ditetapkan tempat surah tu. Salat sunat gerhana. Sunat baca surah Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Itu dah ditetapkan. Surah-surah yang menceritakan tentang kebesaran kekuasaan Allah tentang cakrawala. Itu disunatkan. Salat gerhana. Jangan baca li'ila fi Quraisy. Salat gerhana kena baca ayat-ayat yang wasyamsi wa duhaha, adalah sebut tentang matahari dan kalau salat gerhana matahari bacalah ayat yang menyentuh tentang matahari. Itu telah ditetapkan. Jadi kena buatlah bagus-bagus, afdal.